Lepas nak ada apa ni? Okey. Boleh baik, alhamdulillah. Bermute semua nak? Bermute semua. Alright. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang kita sentiasa memujinya dan seluruh makhluk memujinya, dan kepadanya kita selalu mohon pertolongan, kepadanya kita beristighfar dan mohon keampunan serta bertaubat. Kita mohon perlindungan Allah daripada segala kejahatan diri kita sendiri dan kejahatan perbuatan kita, tingkah laku kita. Allah berjanji, siapa yang diberikan hidayah, tidak adalah siapa-siapa pun atau apa-apa pun yang boleh menyesatkan dia. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada siapa-siapa yang boleh memberi hidayah atau memberi hidayah kepadanya. Jadi sama-samalah kita menjaga hidayah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kerana hidayah itu sangatlah mahal. Jadi antara jalan untuk mendapat hidayah, seperti dalam surah Al-Fatihah ayat berapa? Ihdinas siratal mustaqim ayat 5. Ayat 5 betul? Tak apa, boleh buka mikrofon kalau nak mencelah. Boleh saja buka mikrofon nak mencelah. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Para ulama tafsir kita ada mentafsirkan 80 tafsir kata ihdinas sirat tu, memohon hidayah tu. Ada 80 tafsir. Dan antaranya adalah, salah satu daripadanya adalah bila Allah itu hendak mengurniakan hidayah kepada kita, caranya adalah dilapangkan waktu kita, dilapangkan perjalanan kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Untuk dapat solat berjemaah di masjid, untuk dapat membaca buku, untuk dapat belajar, itu semua termasuk dalam hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menurut tafsir ulama dalam surah Al-Fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim. Baik, hari ini kita nak berbincang tentang titik manis. Satu istilah dalam penulisan kandungan, dalam konten writing yang disebut sweet spot, titik manis. Titik manis tu senang kita faham adalah dia yang menghubungkan kita dengan orang lain. Misal contohlah, kakak-kakak, makcik-makcik di sini kan, kita suruh hantar. Contohlah, saya suruh anak, nak bapak kering bapak, ngantuk mata, minta kopi nak. Jadi anak pun buatkan kopi, nampak kopi dah kan, kopi habis, tinggal teh, nampak teh katanya. Jadi di situ bila saya haus, saya minta anak buatkan air, anak pun buatkan air dan anak pun bagi saya air. Jadi di situ air tu menjadi sweet spot, menjadi titik manis dalam komunikasi saya dengan anak tadi. Kan? Okey. Ada juga terjadi, mak lah, mak kan, mak nak pergi kerja pagi kan, tengoknya ada baju belum kering, ada baju belum berlipat. Baju banyak belum dibuat, belum dilipat, belum dikering. Tolong masuk dryer kering lepas saya lipat. So mak pun pergi kerja. Mak pergi kerja, petang mak balik, bertukar jadi singa. Mak suruh apa tadi katanya. Nak kain baju belum masuk dalam dryer, belum berlipat apa semua. Jadi dalam keadaannya si bertemu titik manis. Sama juga dalam keadaan kita manusia, amin lah, siapa yang okey? Masih.
Okey. Suara saya belum masuk dalam. Mic kita dah mute kan? Alright. Bismillah. Okey. Jadi, sama juga dalam hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin dan manusia, kata Allah, selain daripada beribadah kepadaku. Jadi maksud ibadah tu ada banyak. InsyaAllah kita dah belajar di tempat lain, kita dah Alhamdulillah mungkin rasanya semua kita dah tahu maksud-maksud yang dimaksudkan dalam ibadah tu. Ada ibadah khusus, ada ibadah, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada muamalah. Baik. Jadi antara cara kita, jadi misalnya contoh, Allah suruh kita, Allah kata iqra, baca. Dan tapi kita selama hidup kita tidak berusaha untuk membaca, untuk memenuhi tuntutan itu. Allah kata tunaikan solat, Allah kata tunaikan puasa, Allah kata tunaikan zakat. Tapi kita tidak menunaikan puasa, tidak mendirikan solat, tidak mengeluarkan zakat. Jadi di situ bermakna kita tak menemui titik manis antara hamba dengan Tuhan. Betul? Boleh faham sekarang ni semua? Boleh. Baik, jadi antara jalan kita untuk menemui titik manis dengan Tuhan itu adalah dengan membaca Al-Quran, memahaminya, mentadaburnya, mempelajari tafsirnya dan beramal dengannya. Boleh? Sekarang ni boleh? Jadi insyaAllah hari ini kita ingin melihat sebab Jumaat sinonim kata orang. Bila sebut Jumaat Al-Kahfi. Jadi insyaAllah hari ini kita nak tengok titik manis yang boleh kita ambil dalam 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Slide ni. Tapi saya nampak lah. Dah ada nampak. Tak, maksudnya saya bapak tak nampak muka sendiri. Kasih tahu. Ini kan. Cepat. Kita akan tukar posisi. Dah on. Baik, kita dah cuba tengok. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, titik manis dalam 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Yang ni yang 10 awal dan yang 10 akhir. Kebetulan ayat 1 dengan ayat 110 sama tema. Ayat 2 dengan ayat 109 sama. Kalau kita tengoklah, kita tengok sepintas berkaitan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi tu. Kita tengok ayat 1 dan ayat 110 sama temanya, tentang syukur dan syirik. Ayat 2 dengan ayat 109 sama temanya. Ayat 3 dengan ayat 108 sama temanya. Jadi insyaAllah kita nak tengok dalam 10 minit ni. Okay, next. Yang pertama, okay, next. Baik. Yang pertama, ayat 1 dan ayat 110 surah Al-Baqarah. Surah Al-Kahfi, maafkan saya.
Temanya tentang syukur dan syirik. Ayat 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji tertutup bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sangkut. Dan pada ayat 110 Allah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah satu. Oleh itu, siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah putuskan siapa pun dalam ibadah kepada Tuhan. Apa berkaitan ayat 1 dengan ayat 110 ini adalah pertama sekali tentang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak mensyirikkan Allah, bila kita beriman dengan akidah yang betul, kita telah memberi kepujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang adalah Allah tidak mengharapkan puji-pujian kita. Hamba-Nya, makhluknya, malaikat sekalipun memuji atau tidak memuji Allah, Allah tetap adalah zat yang terpuji. Ya? Cuma bagi kita sebagai hamba, jika kita tidak memuji Allah, tidak membesarkan Allah, tidak bergantung kepada Allah, kita syirik kepada Allah, nilai kita sebagai manusia yang jatuh. Nilai Allah tidak pernah jatuh kerana makhluk. Baik. Itu jadi pada ayat 110 Nabi Muhammad memperingatkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita yang diwahyukan kan wahyu Allah dalam firman Allah kepada dia untuk diajarkan kepada kita. Daripada Rasulullah lah kita belajar macam mana memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Rasulullah lah bagaimana kita belajar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Nabi Muhammad dah kita belajar tentang Al-Quran. Kita mengambil titik manis daripada Al-Quran itu untuk menemui titik manis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan ini, jika kita menemui titik manis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menemui titik manis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya-Allah kita akan menemui titik manis dengan ibu ayah kita, kita akan menemui titik manis dengan pasangan kita, kita akan menemui titik manis dengan adik-beradik kita, kita akan menemui titik manis dengan orang lain. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu adalah panduan untuk kita hidup dengan sebaik-baiknya, selayaknya kita manusia. Jadi jika kita hidup dengan panduan Al-Quran, kita akan menemui titik manis bukan sahaja dengan Tuhan, kita akan menemui titik manis dengan sesama manusia, kita akan menemui titik manis dengan diri sendiri. Kenyataan semua kakak-kakak, anak-anak semua, kenyataan yang kita nampak dan selama saya hidup di dunia ini, nampak kenyataan orangnya amal ibadahnya terjaga, solat 5 waktunya terjaga, tahajudnya terjaga, puasanya, Al-Qurannya terjaga, paling-paling 1 juz sehari, kan? Orangnya juga berilmu, tapi orangnya tidak tenang, orangnya arogan kata orang Indonesia, pemanas kata kita. Orangnya pemanas, orangnya tidak tenang, orangnya tidak puas hati. Bermakna apakah salah pada amal ibadahnya atau salah kepada dirinya sendiri? Jadi di situ kita melihat kekurangannya adalah bahawa amal ibadahnya itu tidak membentuk dirinya sendiri. Bermakna dalam buku 7 keajaiban rezeki, Ipoh Sentosa ada mengatakan tentang payung. Payung untuk kita hidup dengan baik itu sekali ada payung langit Allah Subhanahu Taala, ada Rasulullah. Lepas tu payung kedua dengan orang lain, diri sendiri. Lepas tu payung khususnya ada dengan kita sendiri. Jadi begitu, orang itu dengan ibadahnya, dengan ilmunya, pertama sekali dia tidak menemui titik manis. Mungkin ilmunya itu tidak dihayatinya, tidak menjadi feel, tidak menjadi dua daripada F yang lain yang kita telah belajar minggu lepas. Kita belajar minggu lepas pertama sekali faham, yang ketiga feel, yang ketiga PL, perbuatan. Maknanya amal ibadahnya tadi, ilmunya tadi, solat puasanya tadi, tahajudnya tadi tidak menemui titik manis. Bila tidak menemui titik manis, dia tidak akan menemui titik manis dengan orang lain. Maknanya pertama sekali dia tidak menemui, ibadahnya tidak manis.
Sebab tu ada kita berdoa mohon ya Allah, berilah kami hati yang tenang, berilah kami tubuh badan yang ringan untuk melakukan ibadah, dan berilah kami jiwa yang merasa manis dan ibadah. Itu yang dinamakan berkat. Ilmu yang berkat, rezeki yang berkat, amal ibadah yang berkat akan terasa manisnya. Jika amal ibadah kita, ilmu kita tidak memberi kita kemanisan, kita tidak menemui titik manis dengan diri sendiri, bila kita tidak tenang, kita tidak, bermakna kita tidak menemui titik manis dengan diri kita sendiri. Kan? Ada orang dia susah, dalam dia susah dia tahajud, dia baca Quran apa semua, tapi tidak menemui ketenangan. Nah, masih tidak kan, bermakna dia tidak menemui titik manis di situ. Ada orang solat yang waktunya cukup berjemaah, kan? Tapi dalam masjid pun dia kan pantang kita nak tersalah sikit ni berlaku dan di tempat saya, tak cerita di tempat lain, parking kereta masjid, parking kereta ya, parking kereta. Dan biasa kan kalau di masjid, kadang tak tahulah masjid tempat lain, tapi kebiasaan masjid Qariah ni sampai ke parking pun macam dah ada cop lah. Kalau seorang Pak Haji ni dah parking dekat situ, jangan awak parking dekat situ nak. Saya pernah terkena subuh kan. Waktu masih awal lagi, jadi kita pun duduk dalam kereta, kita yang lalai ni kan, lepas tu baca, buka telefon, baca hadis sikit apa kan, tok kena ketuk. Dekat kereta kena ketuk. Ada apa pakcik? Nak parking kamek atau nak kamek? Kita nak marah, tapi tenang, kalau sebaya ataupun pangkat adik tu memang kita bergaduh, tapi apa boleh buat tu pakcik kan, kita pun yalah minta maaf lah cik, kita pun reverse kereta kan, jadi kita pun paksa cari. Itu bermakna tak menemui titik manis dengan sesama manusia. Bila kita tidak menemui titik manis dengan sesama manusia, akankah kita menemui titik manis dengan Tuhan? Sedangkan jika balik kepada balik kepada sumpah Allah bahawa tidak dijadikan manusia dan jin itu untuk beribadah, ibadah itu termasuk dalam hubungan kita dengan sesama insan, termasuk juga kepada bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Dan pernah juga terjadi saf di masjid, dan kita dah ready dah kan, kita dah solat sunat qabliyah masjid kan. Adalah pakcik tu tepuk bahu kita. Terkejut. Kita terkejut. Baru lepas salam, Assalamualaikum, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kan, dia pun ketuk. Tepuk bahu kita. Nak kamek sitok nak, kamek selalu ke kursi, mek zaman sitok tanya Allah. Kan? Sejuk gila. Okey. Kita tengok keadaan jugalah. Kita faham kan pakcik tu dah biasa di tepi situ, kan? Dah biasa di tepi situ. Jadi dia pun tak boleh nak berada di tempat yang situ. Jadi kita berhalang, kan? Jadi kita tengok keadaan. Macam bukan kita nak cerita apa, di masjid sahaja kita boleh nampak bermacam-macam ragam yang menunjukkan kita belum menemui titik manis dengan Tuhan, belum menemui titik manis dengan diri sendiri, belum menemui titik manis dengan orang lain. Ada lagi saya kongsikan satu kisah, agak panas-panas jugalah kisah yang saya kongsikan pagi ini, tapi ini realiti. Kan? Malam Jumaat zaman dulu-dulu lah kan. Zaman dulu, zaman sekarang. Ya, ada bagi sedekah, biasa orang bagi sedekah kan. Jadi bila kita bersedekah tu kan, kita bersedekah makanan apa semua, kita nak makanan kita tu habislah. Kita nak makanan kita habis, dan kita nak makanan kita tu dinikmati oleh, mungkin ada orang yang dia agak susah tengah bulan apa kan, jadi dia bila kita ada bagi makanan tu, maknanya kita dah melepaskan dia daripada satu kesusahan dia kan. Mungkin dalam tengah-tengah bulan ada orang duit tinggal 100, sejak cukup untuk makan seminggu. Tapi bila kita dah sedekah semalam, kita dah sedekah, maknanya dilepas untuk malam tu, mungkin dia boleh jimat RM20 untuk hari yang seterusnya kan, realiti. Tapi terjadi juga yang bila sedekah kita tu kan dijaga oleh orang di masjid kan. Ada orang apa ambil sampai 5 amun si dah orang beri untuk si makan dah kita orang.
Boleh faham kan? Maksudnya dia kata ambil banyak-banyak tu berbada-bada lah ambil. Kalau orang tak bagi ni tu jadi awak tak makan lah. Jadi maknanya bolehkah kita berkata-kata begitu dengan barang yang sedekah? Sedangkan Nabi kata terhapuslah sedekah orang yang setelah dia memberi sesuatu dan dia menyakiti pula orang lain. Walhal itu bukan sedekah dia. Kan orang kita yang sedekah, jemaah yang sedekah kan, kita beli makanan, tersimpan lagi, beli cendol apa semua. Alhamdulillah kalau orang tua saya tu memang dah biasalah dari dulu kalau dah malam Jumaat macam semalam, kadang hari Rabu dah bingung dah kalau macam mak kami lah. Macam mak saya kan dah bingung apa nak pakai sedekah malam esok. Paling pun dia buat bubur, paling pun dia buat mihun apa kan dan nak bagi di masjid. Jadi kita nak tengok di sini adalah realiti kita, bagaimana kita tidak menemui titik manis tu. Dan sekarang di masjid ada ini kisah terakhir. Ini kisah terakhir yang saya nak kongsikan tentang ni. Di masjid, kebanyakan masjid sekarang dia ada chiller, icebox dan ada simpan air lah. Jadi pernah lah beberapa kali saya terserempak, ngam-ngam saya melintas kan, ada budak yang kena marah. Kamu di rumah tak ada air kan? Kata oleh jemaah lain. Allahu Akbar, pakcik. Saya simpan dalam hati saya kan. Allahu Akbar, pakcik. Air itu orang sedekah. Kan budak nak ambil lah. Kalau air itu habis, alhamdulillah setakat ni kalau ada peti ais di masjid untuk tak pernah habis airnya. Alhamdulillah tak pernah habis. Kan? Jadi belum buka lagi cerita keadaan di Masjidil Haram, keadaan di Masjid Nabi, keadaan waktu kita tawaf, waktu kita sa'i. Kenapa? Kerana terjadinya benda-benda begitu adalah kerana kita tidak menemui titik manis dengan Allah, tidak menemui titik manis dengan diri kita sendiri, tidak menemui titik manis dengan orang lain. Maksudnya ilmu kita, amal ibadah kita tidak berkat. Dan baik, sebagai penutup, insyaAllah slide ni saya akan share dan insyaAllah untuk minggu-minggu seterusnya kita akan tengoklah satu demi satu. Maknanya dalam 10 minggu selepas ini kita akan tengok surah Al-Kahfi ayat 10 saja. Ayat 1 dengan ayat 110. Jadi minggu seterusnya nanti kita akan tengok ayat 2 dengan ayat 109. Jadi apa saya nak cakap tadi? Baik, sebagai penutupnya kan, ini ada satu kisah. Kami kadang-kadang gurau lah. Kadang-kadang pagi itu kawan kan. Biasa terjadilah kan. Kadang-kadang kita belanja, kadang-kadang kawan belanja kan. Bila pagi dah breakfast dengan kawan tadi, petang tak terasa lapar lagi. Jadi kita kena share, kita kena WhatsApp kawan. Berkatlah awak belanja tadi, saya sampai pukul 4 ni belum lapar lagi. Makan laksa dengan roti canai saja kan. Boleh faham cerita saya ni kan? Contohlah pagi saya kawan bawa saya makan, saya pun makan roti canai dengan laksa Sarawak. Lepas tu makan, lepas tu saya sibuk kerja, solat, lepas solat Zuhur, belum rasa lapar lagi, biarlah. Kan sampai ke waktu asalnya kita pun WhatsApp kawan, memang berkat lah rezeki awak belanja saya pagi tadi sampai petang saya tak lapar lagi. Jadi di situ kita nak melihat tanda-tanda berkatnya. Berkatnya ilmu kita bila kita ada sikit tapi kita amalkan. Bila kita ada sikit ilmu tapi kita faham. Dan boleh bila kita, sebab Al-Quran ni bukan untuk diri kita sendiri. Rasulullah kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita belajar saja kita tidak mengajarkannya, belum cukup baik, mungkin separuh baik saja. Nak jadi yang terbaik dalam konteks itu tadi, kita jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana kita nak ajar jika kita sendiri tidak dapat 3F yang kita sebut minggu lepas? Jika kita sendiri tidak menemui titik-titik manis sama Al-Quran. Jika kita menemui titik manis sama Al-Quran, sebagaimana yang berlaku pada sahabat-sahabat dahulu, kan, dapat satu ayat, dia sahabat Rasulullah dulu dapat satu ayat, dia hayati ayat itu, dia terus amalkan ayat itu boleh mengubah kehidupannya, kan? Dan dia dakwahkan pula ayat itu kepada orang lain. Betapa berkatnya satu ayat itu. Dan itulah insya-Allah itu yang kita nak capai, itu yang kita target nak jumpa dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran ni bukan semata-mata ilmu. Kita jumpa ramai orang yang
tilawah Al-Qurannya bagus, tajwidnya bagus, ilmu Al-Qurannya bagus, orangnya berilmu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan. Ada orang yang dia tahu sikit saja, tapi akhlaknya sesuai dengan yang dia tahu. Dia amalkan ilmunya sedikit tu, itulah yang kita nak capai dan itulah antara maksud hidayah. Kalau mengikut semua apa yang ulama tafsirkan, ihdinas siratal mustaqim, hidayah tu ada 80 jalan hidayah semuanya dan antaranya begitulah. Antaranya bila kita dapat hidayah tu adalah dipermudahkan kita untuk belajar sesuatu dan dipermudahkan kita untuk mengamalkan sesuatu. Baik. Alhamdulillah. Itu saja untuk hari ini. KN ada meeting kan? 2:30. Ada meeting 2:30. Baik. Alhamdulillah. Itu saja untuk hari ini. Ngam-ngam kita berakhir pada pukul 2:30. Terima kasih kepada semua yang hadir. Ada anak. Terima kasih. Terima kasih, insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Kita sentiasa berdoa agar amal ayah Allah belajar kita dapat dan kita akan sampai kepada tujuan kita. Terima kasih makcik-makcik. Okey. Semua insya-Allah akan hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan meeting ke? Keluar nak masuk link baru. Bye. Bye.